Today, I will share about hemohim and vitamin C briefly. And next, we can share testimony each other. Hari ini Helen akan cakap secara ringkas tentang hemohim dan vitamin C, dan lepas tu kita boleh kongsi testimoni yang berlainan. First, hemohim is really reliable supplement. Hemohim ialah suplemen yang boleh dipercayai. This is special functional health food. Hemohim ialah functional food yang istimewa. Many another brand have good supplement. Jenama yang lain pun ada suplemen tersendiri. But we cannot believe clear. Tetapi susah nak percaya apa yang terdapat di dalam bahan-bahannya. Because they make that supplement for earn money. Kerana suplemen jenama yang lain dibuat khas untuk mencari duit saja. Some of them no certification, and some of them over advertisement. Ada setengah suplemen mereka apa yang mereka iklan tidak seperti apa yang tercatat di dalam kandungan suplemen itu, dan juga kadang-kalanya kebanyakan suplemen yang lain tidak mempunyai pengiktirafan. I already saw they change research paper result. Helen sendiri sudah nampak ada setengah jenama mereka tukar hasil kajian mereka. Because I worked in one of biggest medical company before Atomy business. Kerana Helen sendiri pernah kerja di salah satu syarikat perubatan yang terbesar di Korea. But hemohim made not for selling, but for Korean scientists. Hemohim pada mulanya diciptakan bukan untuk dijual, tetapi untuk pakar saintis di Korea. Because Korea is not many resource, so Korea important resource is technology. Kerana di Korea mereka tidak mempunyai banyak sumber asli, oleh itu apa yang mereka ada hanya teknologi saja. But many scientists tired and stressed get severe disease like cancer. Banyak pakar-pakar saintis di Korea mereka mengidap kanser dan mereka rasa sangat penat, dan kebanyakan mereka umur mereka telah dipendekkan. So wait a minute. So president order to make for protecting supplement make high immune system and anti-cancer and get rid of radiation from scientist body. Oleh itu Presiden Korea dia ingin pakar saintis ini pergi mengkaji untuk mencari sesuatu yang boleh meningkatkan antibody mereka, membantu anti-cancer
dan juga membantu anti radiasi. So, Korean government research institution carry make hemohim research for 8 years. Oleh itu, Institut Penyelidikan Atomik Korea, mereka telah membuat penyelidikan selama 8 tahun sebelum mereka dapat keluarkan dengan produk hemohim. And invest big money in research with 5 biggest hospital in Korea. Banyak duit telah dikeluarkan untuk membuat penyelidikan ini, dan mereka uji produk ini ke atas di 5 hospital yang terbesar di Korea. As a result, this result really amazing. Hasil kajiannya sangat menakjubkan. They get patent certification not only Korea but also 7 big countries. Hemohim telah dipatenkan di Korea dan 7 negara yang berlainan. Germany, UK, France, Italy, Japan, USA. Hemohim telah dipatenkan di Germany, UK, Prancis, Italy, Jepun, dan USA. That patent certifications name is make high immune system. So hasil kajian patent itu menunjukkan bahawa hemohim boleh meningkatkan antibody, memberi kita imunisasi yang sangat tinggi. Reduce radiation, so anti-radiation. Boleh mengurangkan radiasi, oleh itu anti-radiasi. Include electronic radiation. Termasuk radiasi elektronik. And anti-cancer and make clean blood. Hemohim ialah suplemen anti-cancer dan juga dia boleh membersihkan darah kita. Yeah, and antioxidant, anti-toxic, and so on. Hemohim ialah antioksidan dan anti-toxic. As you know, some of food include anti-cancer ingredient. Ada sesetengah produk-produk mereka pun kata mereka mempunyai bahan ciri-ciri anti-cancer di dalamnya. But that cannot get patent certification anti-cancer. Tetapi produk mereka tidak dapat patent untuk menunjukkan bahawa produk itu benar-benar anti-cancer. For patent certification for anti-cancer, have to show a very clear result through research. Untuk mendapatkan sijil patent untuk ciri-ciri anti-cancer, produk itu perlu kajian-kajiannya perlu dijelaskan dengan jelas dan terang-terang. Hemohim, one of result, hemohim make cancer killing cell. Salah satu daripada penemuan tentang hemohim ialah hemohim dia boleh bunuh sel kanser. When they research, have this patent certification and research paper. But these days, many countries research again and again with hemohim.
Sekarang banyak negara pun mereka buat penyelidikan ke atas hemohim. Some research papers said good for diabetes, good for hypertension, good for arthritis, good for memory, and so on. So many research paper. So daripada semua kajian-kajian oleh negara-negara yang berlainan ke atas hemohim, hasil kajian mereka ialah mereka dapati hemohim boleh bantu mereka yang ada kencing manis, boleh bantu daya ingatan kita, boleh bantu mereka yang ada arthritis dan seterusnya. But many good effect. Some people worry side effect. Ada setengah orang mereka risau sama ada hemohim mempunyai kesan sampingan. But no need to worry about that. Hemohim don't have side effect and not toxic for liver. So tidak perlu risau kerana hemohim tiada kesan sampingan dan juga dia tidak toksik kepada hati kita. This is from USA's FDA, no toxic certification. Itu ialah sijil yang dikeluarkan oleh FDA untuk menunjukkan bahawa hemohim bebas daripada toksik. These days, I saw again, hemohim good for recovery liver cell. Baru-baru ini Helen dia ada nampak bahawa ada hasil kajian untuk menunjukkan bahawa hemohim akan bantu penyembuhan hati kita. This is hemohim research paper good for kill cancer cell, good for cancer, and make high immune system. So kertas kajian ini menunjukkan bahawa hemohim dia boleh bantu supaya kanser sel tidak merebak dan juga dia boleh tingkatkan antibody kita. And anti-fatigue and liver function recovery. So ini menunjukkan hasil kajian ini menunjukkan bahawa hemohim dia boleh bantu mereka yang sangat penat, dia boleh kasih kita tenaga dan juga yang kedua dia menunjukkan bahawa hemohim boleh bantu penyembuhan hati kita. Yeah, and I will explain vitamin C. And usually, many people take vitamin C from synthetic. Biasanya ramai orang mereka ambil vitamin C jenis sintetik. But synthetic vitamin C cannot work well. Tetapi vitamin C sintetik dia tidak dapat membantu kita. Because observed vitamin C, working vitamin C in our body, for that need helping enzyme. Supaya sesuatu vitamin C boleh diserap dalam badan kita, kita perlu enzim di dalam bahan itu. But if you take vitamin C through fruit, then natural vitamin C include helping enzyme. Jika kita cuba dapat vitamin C terus daripada buah-buahan, buah-buahan sendiri ada mempunyai enzim yang tersendiri. Oleh itu,
senang diserap. And synthetic vitamin C make worry for side effect. Kita takut vitamin C sintetik akan memberi kesan sampingan yang tidak bagus. Because actually vitamin C have to go out with urine, no need amount, but synthetic vitamin C cannot go out with urine because don't have helping enzyme. Biasanya vitamin C yang mempunyai enzim akan diserap di dalam badan kita, dia akan keluar melalui kencing kita. Tetapi sintetik vitamin C tidak mempunyai enzim di dalamnya, oleh itu tidak dapat diserap oleh badan kita, dan oleh itu kandungan vitamin C yang berlebihan akan tersimpan di organ-organ kita. But atomic vitamin C big part of from fruit, so include helping enzyme. So vitamin C atomi sebagian besar datang daripada buah-buahan. Oleh itu dia mengandungi enzim yang senang diserap ke dalam badan kita. So effect very well and very safe. Dan juga atomi vitamin C selamat diminum. And include collagen. So this atomic vitamin C really good for skin. Atomi vitamin C juga mengandungi collagen. Oleh itu sangat bagus untuk kulit kita. We need vitamin C for keep our condition and immune system. Kita perlu vitamin C untuk kesehatan kita dan juga imunisasi kita. So some people got COVID-19, take hemohim and vitamin C at the same time. So untuk mereka yang kena COVID, jika mereka minum hemohim dan atomi vitamin C, sangat membantu. Very high synergy effect. Dia memberi kesan yang sangat bagus. And USA tell we have to take color food every day for prevent cancer. So USA FDA dia recommend kita minum atau kita makan makanan dari kategori warna, makanan kategori warna untuk melindungi diri daripada kanser. But it is too difficult to eat fruit every day. Susah untuk makan sebegitu banyak buah-buahan setiap hari. But you can supply color food every day with atomic vitamin C 1 pack a day. Tapi kita boleh memenuhi warna makanan yang disyorkan oleh FDA dalam sehari jika kita minum 1 paket vitamin C atomi. And vitamin C get halal certification. So vitamin C atomi mempunyai sijil halal. Yeah, today my lecture finished and you can share your testimony. So ada siapa yang ada pengalaman nak kongsi? Heidi, you have experiences to share? I share Melvin's experience lah. Boleh. Mungkin Mary dan Mahu belum pernah dengarkan. Ya. Jadi sebenarnya suami saya Melvin dia ada masalah kesihatan, dia ada masalah jantung
dan juga dia ada ketumbuhan dalam hidung iaitu polyps. Jadi awal tahun lalu Melvin pernah kena serangan panic attack, iaitu serangan panik. Jadi bila dia pernah kena serangan panik, hal itu membuatkan dia keadaan kesihatannya makin merosot. Jadi disebabkan keadaan kesihatannya makin merosot, dia tidak boleh buat kerja dan juga dia tidak boleh berjalan jauh. Tapi kami ada cuba suplemen lain, tiada kesan bagi Melvin. Jadi semasa Faith galakkan saya untuk cuba Himuhim, bila kami cuba, Melvin dalam masa 1 minggu begitu sudah ada perubahan yang baik untuk Melvin. Jadi sekarang dia sudah kembali seperti biasa, boleh melakukan kerja seharian, dia buat kerja mekanik, repair kereta orang. Jadi sekarang pun dia masih boleh buat kerja. Jadi dari tahun lalu hujung bulan 4 sampai sekarang, Melvin punya kesihatan semakin baik, tidak seperti dulu, sedangkan mau jalan kaki pun sejauh 100 meter pun dia sudah rasa lelah. Tapi sekarang bila dia sudah minum Himuhim membantu dia menjadi lebih baik. Dia punya kesihatan lah. Dan lagi kan untuk Felix. Ya, baru-baru ini saya punya uncle ada masalah macam mana mau cakap. Dia punya usus sudah rosak dan sudah mula reput. Jadi sebelum ini ada satu kawan syorkan dia untuk minum Sergevity. Dia sudah minum Sergevity dalam 3 minggu tapi langsung tidak membantu. Tapi sekarang saya baru telefon dia tadi, dia hanya minum Himuhim selama 1 minggu, bermula 8 hari. Dari sejak dia minum sudah 8 hari. Ini hari saya dengar aunty saya kata dia sudah makan bubur. Selama ini sudah 1 bulan dia tak dapat makan. Bubur pun tidak boleh, dia hanya boleh minum air bubur dan juga buah-buahan yang di blend. Tapi sekarang saya dengar sudah 3 hari begitukah dia sudah mula makan bubur. Dan sekarang itu hari dia tidak dapat bangun. Bila dia mau bangun, aunty saya yang perlu tarik dia dan papa dia dan jalan pergi tandas untuk pergi tandas. Tapi sekarang dia sudah boleh bangun sendiri dan sendiri pergi tandas secara perlahan-lahan. Baru 8 hari minum Himuhim dan dia kata dia sudah mula ada tenaga. Dan itu hari dia terus-terus birak darah dan masa minum Sergevity ada sikit dia kurang birak darah tapi najisnya masih ada salut darah. Tapi sekarang selepas dia minum Himuhim langsung tidak ada darah. Jadi saya sangat terkesan kerana bukan saja untuk macam tadi seperti yang Helen pernah jelaskan boleh membantu itu anti cancer lah, tapi ini tentang penyakit usus ini kali pertama. Sebenarnya saya hanya galakkan aunty saya untuk cuba, mana tahu boleh membantu kerana uncle saya dia punya immune system sudah sangat rendah. Jadi saya kata ini immune system booster, jadi cuba saja. Tapi sekarang setelah dia cuba 8 hari memang ada kesan yang sangat bagus. Jadi ya, hal ini membantu kami sangat yakin pada Himuhim. Bagus, ya, thank you. Sebenarnya ada banyak testimoni tentang Himuhim, bukan saja di Sabah, di Malaysia, tetapi di seluas dunia. Sekarang Atomy sudah masuk ke lebih daripada 23 negara dan di setiap negara the first product yang mereka direkomendkan ialah Himuhim. So kerana dia sangat bagus. Himuhim sebenarnya bukan saja untuk orang yang sakit. Himuhim ialah satu immune booster untuk tingkatkan kita punya antibody. Ya, sekarang kita tak perlu tunggu hingga kita tua untuk sakit. Ditengok kerana COVID ini dia boleh menyerang kita. Saya dengar ada satu sister, dia kerja sebagai konsultan di hospital. Dia kerja di ward kanak-kanak. Dia cakap setiap hari dia nampak banyak kanak-kanak termasuk bayi yang dibawa ke ward dia
yang terkena COVID. Kerana bayi-bayi terkena COVID kerana mereka minum susu ibu. So ibu kena COVID, so mereka pun kena COVID. So akhirnya kanak-kanak, bayi, tiap-tiap hari dia nampak bayi dan kanak-kanak yang meninggal kerana COVID. So ini menunjukkan bahawa virus COVID ini dia sangat-sangat agresif. So bila-bila masa dia boleh attack kita, dan ada setengah mereka yang kena COVID pun tidak tahu kerana dia tidak tunjuk apa tanda-tanda. So by the time sudah tunjuk tanda, kadang-kadangnya sudah terlambat. Kerajaan recommend kita pergi vaksin. So mula-mulanya kerajaan di seluas dunia dia cakap okey, pergi vaksin yang pertama, sangat penting. Tanpa vaksin kita punya kesihatan mungkin kita akan meninggal kerana COVID. So lepas vaksin yang pertama, sekarang mereka cakap kita perlu vaksin yang kedua, ya. Dan lepas vaksin yang kedua, sekarang mereka cakap kita perlu booster shot. Dan lepas booster shot, you tengok ada kalau kita dengar ada banyak kes juga di mana mereka lepas mereka dapat 3 vaksin sehingga booster shot pun masih kena COVID, pun meninggal kerana COVID. So sekarang kita dengar kemungkinan besar mereka sedang testing sama ada kita perlu booster keempat. So then kita pun tengok ini virus COVID dia selalu boleh bertukar-tukar. Dia bermula dengan COVID-19 then become Delta kah? Delta dan sekarang Omicron, dan ada it's a combination of Deltacron. Deltacron. Yeah. So by the time kita cari satu, kita rasa kita sudah dapat cari ubat untuk menyelesaikan virus ini, dan tiba-tiba ada yang baru terkeluar. Dan macam mana? Dan walaupun kita ikut semua itu SOP so ada setengah orang mereka jadi paranoid. Paranoid means hingga bila dia balik dari pasar, plastic bag pun mau sanitize, kasut mesti sanitize. Dan katakan kalau kita yang pakai cermin mata, macam mana mau basmi kuman cermin mata, jam tangan kita, so that's why macam ini saudari yang kerja di ini hospital dia cakap semasa dia bekerja dia pakai itu pakaian untuk melindungi badan dia daripada COVID. So sebelum dia balik rumah, dia mandi di hospital dan mungkin dia sanitize. Ada banyak doktor dan jururawat pun mandi dulu sebelum mereka balik ke rumah kerana tidak mahu menjangkiti ahli keluarga mereka. Tetapi saudari ini cakap lepas dia sudah bersihkan diri, dan bila dia dari ward dia nak jalan keluar ke itu parking lot ward dia memang ada banyak itu pesakit COVID. So semasa dia jalan keluar pergi ke itu pintu depan itu hospital, so semua itu dia kena melalui semua ini kuman-kuman di sekeliling dia. So kesian dia juga. So that's why dia sendiri pun setuju. In fact kita sendirilah yang katakan kalau kita yang suka mengkaji tentang kesihatan, logik akan memberitahu kita bahawa yang paling penting ialah kita mesti tingkatkan kita punya antibody. Kerana kalau kita tidak tingkatkan kita punya antibody, berapa banyak booster kita ada, berapa banyak SOP kita ikut, kita pun tak dapat ikut. Kalau ikut hingga 100% pun susah. Akhirnya somehow itu virus masih boleh serang kita punya badan. Tetapi kalau kita ada tingkatkan kita punya antibody, so at least kita boleh katalah 90% lebih badan kita dilindungi. Kita ada banyak case di mana kita punya member-member, Helen cakap so far dia punya member-member di Korea dan di Indonesia, mereka yang minum Hemohim so far tiada member yang kena COVID. Walaupun member-member itu mereka berdekatan dengan orang yang ada COVID, mereka tinggal sebilik dengan orang yang ada COVID, mereka kongsi
itu perkakas macam cawan, sudu, gapu, dengan mereka ahli keluarga yang ada COVID tetapi mereka tidak dapat COVID. Ya, dan untuk mereka yang tidak minum Himohim tetapi lepas sudah kena COVID mereka rasa sangat teruk dan mereka cuba Himohim dan mereka cepat sembuh. Ya. In fact baru-baru ini pun kita ada dengar beberapa kes kawan-kawan kita. Satu ialah dia punya suami, satu kawan punya suami, dia umur pun sudah 70 lebih, dan bila dia pada mulanya dia makan itu ubat Cina untuk kasih ringankan itu kesan COVID di dalam badannya. Tetapi sebaik saja masa itu bila itu COVID attack dia sangat teruk hingga dia punya suara pun susah nak cakap, dia batuk, sakit tekak. So then dia mula minum Himohim. Dia pun ada demam, dan lepas dia minum Himohim, satu hari dia minum 3 paket, dan lepas hari kedua dia rasa okey. At least masa itu dia pun guna itu propolis, Atomy punya propolis spray, dan hari kedua dia rasa bagus, demam tiada, dan at least bila dia cakap dia punya isteri boleh dapat dengar apa yang dia cakap. Dan juga berita yang bagus ialah mereka yang minum Himohim, walaupun kalau terkena COVID, mereka cepat sembuh kalau mereka terus minum Himohim. Dan juga untuk mereka yang katakan kalau minum Himohim, dan kadang-kalanya setiap orang kita punya badan susah nak cakap. Setengah orang kita punya badan sangat lemah. So walaupun kita minum Himohim pun terkena COVID, tetapi untuk kita yang terus minum ini Himohim, kita tiada kesan sampingan daripada itu COVID, dan kita cepat sembuh. Dalam masa beberapa hari kita sudah sembuh, kita rasa macam kita hanya dapat selesema flu attack saja. Bukan kata tiada, asalkan mereka yang minum Himohim, mereka tidak hilang itu rasa, tidak hilang deria, dan ingatan masih okey. Bukan macam setengah bila mereka kena COVID, kisian mereka hilang rasa, deria, ingatan, dan walaupun mereka sudah sembuh, lepas tu kita dapati mereka masih penat. Katakan kalau mereka nak cakap kuat sikit macam tiada tenaga untuk cakap kuat. Tetapi untuk mereka yang ada minum Himohim, dia betul-betul dapat bantu kita punya kesihatan, dan walaupun kita sudah sembuh, dan kita akan dapat balik kesihatan yang normal. So kita akan bertenaga, dan kita fikiran semua pun okey. So that's why ada banyak testimoni, dan di banyak negara mereka sudah cuba ini Himohim. So far, kalau kita pergi YouTube, you just type Atomy Himohim, you boleh tengok semua orang dari negara-negara yang berlainan yang sudah cuba Himohim, semua kesan positif. Ya, so itu ialah kelebihan. So kita sendiri pun bila kita dengar testimoni ini kita pun sangat tersentuh bahawa wah, betul-betul Himohim dapat bantu. Yeah. Heidi, maybe you can share your experience about Melvin that time when dia kena COVID juga, and then you were in the same room with him. Yeah, at one time Melvin, he was dia pergi test, then ada COVID positif kan? Ya, masa itu kami tidak tahu sebenarnya Melvin dia positif atau tidak. Cuma kerana simptom-simptom yang Melvin alami adalah sama dengan simptom COVID, jadi Melvin pergi swab test, tapi dia punya keputusan sangat lama, dalam 21 hari baru keluar dia punya keputusan. Jadi kerana keputusan tidak keluar, jadi kami ambil tindakan untuk karantin sendirilah. Jadi kami pergi rumah ipar saya dan tinggal di sana. Rumah itu ada 2 bilik, tapi pintu dia berdepan. Jadi kerana saya risau kalau ada apa dengan dia, kerana dia ada masalah jantung, jadi saya tidak tutup
dia punya pintu dan saya tidak tutup saya punya pintu. Tapi saya tidak pakai mask dan dia tidak pakai mask, karena kalau kami perlu tidur, macam mana mau tidur dengan mask kan? Tapi saya hairan juga, masa itu walaupun dia sakit teruk, saya tidak ada kena jangkit dan kami guna tandas yang sama dan kami tinggal di ruang yang sama. Jadi masa itu memang karena dia sakit, dia memang terus minum him-him, saya juga minum him-him untuk perlindungan diri lah. Tapi saya memang langsung tiada kena jangkit. Tapi selepas 21 hari baru pegawai KKM telefon bahawa dia sebenarnya positif COVID. Dan kami terkejut, oh positif COVID tapi 21 hari baru bagi tahu, bagusnya kami ambil sendiri punya tindakan untuk karantin diri. Kalau tidak, mungkin dia sudah menjangkit banyak kali kalau kami tidak karantin. Tapi ya, pada yang saya sangat kagum adalah saya langsung tidak kena jangkit pada masa itu. Jadi memang masa itu saya sudah amalkan beberapa bulan untuk minum him-him. Jadi mungkin itu yang membantu imunisasi saya menjadi lebih kuat lah. Thank you Heidi. 2-3 hari ini pun saya rasa tiba-tiba kerana sekarang di Tawau pun itu kes masih semakin meningkat. Tetapi tiap-tiap hari yang Ruben dan saya kita kena keluar masuk. So dan 4 hari dahulu tengah malam, satu malam bila saya bangun tiba-tiba saya rasa saya punya tekak macam kering-kering begitu. So saya cepat-cepat minum him-him dan pergi tidur balik dan esok pagi macam normal sudah. Ya. Dan baru 2 hari lalu tengah malam juga bila saya bangun nak pergi tandas, tiba-tiba saya punya bila saya bangun saya punya kepala sangat sakit dan berbeza daripada sakit kepala yang biasa. So saya jarang kena sakit kepala. So then saya cepat-cepat saya pergi minum him-him, saya minum 1 paket Atomy probiotik dan dengan air panas, dan lepas tu saya guna Atomy punya tampal di sini, dan saya pergi tidur. Dan esok pagi saya bangun, saya rasa okey. So that's why baru-baru ini biasanya saya minum 1 paket Atomy vitamin C 1 hari. Tetapi sekarang lepas saya makan saya pun takut saya punya kerongkong sakit. Kalau kerongkong sudah sakit dan akan diikuti dengan batuk semua tu. So saya cepat-cepat makan 1 paket Atomy vitamin C selepas setiap kali saya makan. So that means dalam sehari saya makan 3 paket vitamin C, Atomy vitamin C. Ya. So dia sangat bantu. Katakan kalau kita makan goreng-goreng ke makanan yang pedas-pedas dan takut nanti sakit tekak kan, cepat-cepat minum 1 paket itu Atomy vitamin C. Dia boleh tolong legakan panas badan. Ya. Saya pun ada case di mana saya ada member, dia punya anak kena COVID positif, di quarantine. Dan dia beli itu Atomy vitamin C, kasih dia minum hingga dia okey dan dia boleh keluar dari tempat kuarantin. Ada lagi 1 orang, dia punya anak masa itu COVID baru saja masuk Malaysia. So kebanyakan kita tidak tahu banyak tentang COVID, tetapi di Singapura mereka sudah ada banyak berita tentang COVID. So masa itu anak dia baru balik masa tahun baru Cina. Dia punya anak perempuan baru balik dari Singapura untuk join dia punya mama untuk tahun baru Cina. Dan malam sebelum itu tahun baru Cina, semua klinik dan kedai pun sudah tutup. So mamanya cepat-cepat kasih anaknya minum itu Atomy vitamin C. Lepas minum 2-3 paket dan keesokan hari dia punya demam pun sudah hilang. So that's why benar-benar vitamin C Atomy dapat bantu lah. Yeah. Dan juga kelebihan vitamin Atomy vitamin C dia bukan saja vitamin C, tetapi Atomy vitamin C dia mempunyai kunyit di dalam. Kebanyakan vitamin C yang kita beli dari farmasi
jarang kita dapat jumpa vitamin C yang ada kunyit ditambah ke dalamnya. Ya, baru-baru ini kalau kita cek itu internet pun banyak doktor-doktor pun recommend kita minum kunyit atau buat air kunyit atau rebus kunyit untuk minum airnya untuk bantu cegah COVID. So kunyit dia mempunyai ciri-ciri anti keradangan, anti-inflammatory properties, dan juga vitamin C atomi dia mengandungi sejenis cendawan di dalam. Cendawan itu ialah anti-cancer punya. So that's why atomi punya produk-produk sebenarnya dia benar-benar kualiti tinggi, absolute quality, dan harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan produk yang lain. Ya, baru tadi saya cakap dengan satu member saya kerana dia kebelakangan ini dia tiap-tiap hari dia kena iring satu kawannya ke hospital kerana kawannya ada kanser. So saya beritahu dia tentang kelebihan atomi vitamin C, dan dia cakap, saya sudah ada vitamin C di rumah saya. So vitamin C yang dia ada, dia cakap satu kotak dia beli RM72, 15 paket di dalam. So bila saya kira, so satu paket vitamin C RM4.80 or RM4 lebih. Ya, dan saya beritahu dia vitamin C atomi hanya 89 sen saja. Kalau kamu beli satu kotak, di dalam ada 90 paket. So sebenarnya untuk kualiti yang sebegitu bagus, so really dia punya harga is absolute price. Ya. Ada siapa yang ada pengalaman nak share lagi? I guess that's it. Yeah. Okay. Thank you for coming, and I hope that see you again. Yeah. Thanks Mary Shim. Thank you Maho untuk datang. Yeah. Helen, can we stay on or not? I want to ask Heidi about something. Okay, okay. Can say. Yeah. Bye bye. See you. Okay, thanks Helen. Okay, bye.